A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi tuan imam kita dan seterusnya tuan Bilal dan sahabat-sahabat ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita masih lagi diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, diberi kesihatan yang baik, diberi perasaan yang inginkan kepada ilmu. Alhamdulillah. Pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama untuk melihat sambungan kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi-Nabi kita pada malam ini akan bersama-sama insya-Allah di babak terakhir, insya-Allah cerita terakhir, kali yang terakhir daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ni insya-Allah terakhir betul malam ni insya-Allah. Kita telah bercerita tentang Nabi Ibrahim ini, membaca Al-Quran, ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim ini dah sebanyak 6 kali. Daripada malam ni kali yang ke-7 insya-Allah. Malam ni kita akan melihat dua cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi Ibrahim, dan insya-Allah selepas daripada itu kita akan sambung dengan kisah Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ishaq, dan selepas itu insya-Allah Nabi Lut alaihissalam alaihimussalatu wassalam. Jadi pada malam ni kita mulakan insya-Allah dengan cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Setelah daripada kita bercerita pada kisah lepas, Nabi Ibrahim ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke satu bukit di Arafah dan kemudian melaungkan, memberitahu, memanggil semua manusia, wa azim finnas bil haji. Jadi Allah Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya melaungkan, mengiklankan, mengisytiharkan, memanggil semua manusia supaya membuat haji. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, dia memberitahu kepada Allah bahawa suara dia ni suara aku tak kuat, suara aku tak boleh sampai kepada semua orang disebut Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu, Nabi Ibrahim pun tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahawa tanggungjawab kamu adalah menyampaikan iaitu melaungkan. Yang akan menyampaikan kepada seluruh manusia ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil pelajaran daripada situ ialah apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya buat satu perkara, maka kita hanya melaksanakan perkara tersebut. Sama ada perkara itu akan sampai tak sampai, ataupun sebagai contohnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memberitahu kepada manusia supaya meninggalkan kekufuran, meninggalkan syirik, meninggalkan berhala, meninggalkan sembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kafir, kekufuran dan sebagainya ni. Jadi mungkin kita akan berkata aku tak mampu, mungkin aku akan boleh bercakap, tapi sebenarnya Allah Taala kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi petunjuk. Jadi insya-Allah
setelah daripada selesai semua kerja Nabi Ibrahim ini di Makkah Al-Mukarramah, bina Kaabah sudah, menziarahi anak dia sudah, menyembelih anaknya sudah, semua dah, kita dah cerita semua hari itu. Kemudian sampailah masa sekarang ni Nabi Ibrahim hampir dah mula berumur lah. Diriwayatkan bahawa Nabi Ibrahim ni meninggal pada umurnya 175 tahun. Jadi itu tabiat manusia pada masa itu. Biasanya umur dia panjang, 175 tahun. Menurut riwayat yang kuat lah di kalangan ulama. Jadi sebelum daripada dia meninggal ni, dia berada tinggal di, kita sebut hari itu, di Hebron. Hebron ni dalam bahasa Arab dipanggil Habron, ataupun dipanggil tempat tu sekarang ni dengan Al-Khalil. Di situlah terdapatnya kubur Nabi Ibrahim alaihissalam, di satu masjid, nama dia Masjid Hebron, Masjid Al-Khalil. Jadi sebelum daripada dia meninggal, berlakulah dua peristiwa yang akan kita bacakan pada malam ni, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang pertama ialah cerita tentang burung. Burung ni maksudnya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pernah bercerita kepada Allah. Dia beritahu, wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ni dah beriman, cuma dia kita kata nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, arini ya Allah, arini tunjukkanlah kepada aku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu boleh menghidupkan yang mati. Jadi soalan, adakah Nabi Ibrahim ni tak percaya? Bukan Nabi Ibrahim tak percaya Allah Ta'ala tu boleh menghidupkan yang mati. Ulama-ulama sebut sini al-yaqin ini ada tiga peringkat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dah juga kan. Al-yaqin ni ada tiga peringkat. Yang pertama nama dia ilmul yaqin, ilmul yaqin. Kemudian yang kedua nama dia ainul yaqin, yakin juga tapi yakin dengan mata. Yang tadi tu ilmul yaqin, yakin dengan ilmu, pengetahuan, orang beritahu kepada kita, kemudian kita yakin. Sebagaimana kita, sebagai contohnya, kita yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhirat, kita tak tengok hari akhirat, kita tak nampak hari akhirat, kita tak nampak syurga, kita tak nampak neraka, tetapi kita yakin kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Kemudian melalui perantaran lah kan, Nabi sampai kepada sahabat-sahabat, sampai kepada tabi'in, sampailah kepada kita ini yang berada di sini pada hari ini, walaupun 1400 tahun, tapi kita masih lagi mendengar, mengetahui. Jadi itu nama dia ilmu yaqin. Bila kita tengok sesuatu, maka nama dia adalah ainul yaqin. Ain tu maknanya mata, yakin tu maknanya yakin kerana tengoklah. Yang ketiganya ada satu peringkat yang lebih tinggi lagi, nama dia haqqul yakin, haqqu al yaqin. Haqqul yakin ni, jadi ulama-ulama bawa contoh dalam perkara ni ialah bila orang beritahu kepada kita, kita katakan ada apa contohnya, ada satu benda lah, kita katakan ada, saya sebutlah contohnya, akan kata ada Yunisa, kata Yunisa lah tempat saya mengajar. Jadi ada Yunisa, kita tak pernah tengok Yunisa, orang beritahu dan orang tu kita percaya pada dia, itu nama dia ilmu yakin. Bila kita pergi tengok depan tu, kita pusing depan tu tengok, itulah orang panggil Yunisa tu, jadi kita kata itu ainul yakin. Bila kita masuk dalam tu, dah kita masuk, betul, memang betul, bukan bangunan saja ada, itu nama dia haqqul yakin. Kalau buahan, dia kata orang beritahu buah ni manis, itu ilmu yakin. Kemudian kita tengok orang makan, macam tak ada muka dia macam tak ada ni pun, ainul yakin. Kita makan sendiri, itu nama dia haqqul yakin. Jadi Nabi Ibrahim ni di sini ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita Nabi Ibrahim ni, dia berkata kepada Allah Taala, arini kaifatuhyil mauta. Arini itu maksudnya tunjukkan kepada aku. Jadi bukan Nabi Ibrahim tak yakin, yakin ni dah 100%. Sebab yakin ni tak boleh kurang daripada 100%. Kalau kurang daripada 100%, dia tak panggil iman. Iman tu mesti 100%. Bila
after tu, selepas daripada 100% tu, barulah dia pergi kepada ainul yakin. Jadi Nabi Ibrahim ni nak tengok, dia kata, bukan dia tak yakin. Jadi dia kata apa yang dia nak tengok, kaifatuhyil mauta. Sebab antara iman kita ialah kita yakin Allah Ta'ala ni boleh menghidupkan yang mati. Orang mati semua dalam kubur semua, lepas daripada ni insya-Allah dia akan bangkit semula. Tapi bangkit semula tu kita tak nampak lagi sekarang ni. Samalah dengan ada seorang tu yang dia kata nama Uzai tu, yang apa ni, yang dia kata bagaimanalah kan, dia masuk ke Baitul Maqdis. Sama ada satu dalam Quran juga dia tengok kan, sampai ke Baitul Maqdis, satu kampung di Baitul Maqdis tu, pada masa tu kampung tu dah runtuh dah. Jadi dia tengok bagaimanakah Allah Ta'ala boleh hidupkan kembali ni benda ni, Uzai kata. Jadi kemudian Allah Ta'ala matikan dia. Pada masa tu dia ada buah-buahan, kemudian dia ada pada tangan dia tu air, jus, dia kata. Lepas tu dia naik seekor keledai. Jadi dia duduk bawah pokok tu, dia tengok kampung tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala tidurkan dia selama 100 tahun kan. Jadi bila dia bangun, tengok-tengok keledai tu dah tinggal tulang semua dah hancur semua, tak ada dah. Jadi pada masa itulah dia kata Allah Ta'ala pun hidup kan. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada dia. Jadi beginilah Nabi Ibrahim ni, dia berkata kaifatuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan yang mati ya Allah. Qala awalam tu'min, Allah Ta'ala berkata kepada dia, kamu tak berimankah? Soalan, awalam tu'min. Qala, Nabi Ibrahim berkata bala. Bala tu artinya bukan tak beriman. Allah Ta'ala tahu semua tapi dia bercakap, Allah Ta'ala ceritakan, dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin, tapi kata Nabi Ibrahim ialah bukan aku tak beriman, liyatma'inna qalbi. Nama dia ialah, dia kata untuk itmi'nan qalbi, untuk menenangkan hatiku. Jadi mungkin ada juga perasaan dalam hati tu kan, macam mana dia, soalan sini bukan mampu tak mampu Allah, tapi bagaimana. Dia nak fikir bagaimana kalau tahap macam tu, ulama-ulama kata dia tak jadi masalah dalam iman. Kita bukan tak yakin, tapi kita macam mana kaifa, nama dia kaifiyah. Jadi lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, qala fakhuz arba'atan minat tayri. Wahai Ibrahim, sekarang kau ambil 4 burung. Burung apa ni? Jadi ulama-ulama tafsir ada macam-macam kata. Ada yang kata satu ayam, satu burung merak, ada kata burung helang, ada yang kata macam-macam jenis-jenis burung. Jadi tak penting lah itu kan, burung apa kan, tapi yang penting 4 jenis burung yang berbeza. Lalu dia ambil lah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata fasurhunna ilaika. Tu maknanya apa? Ambil burung tu, kemudian potong burung tu, lepas tu gaul burung tu 4 ekor tu. Cuma dalam tafsir kata kepala tu kau pegang, itu kau pegang kepala dia tu. Jadi potong tubuh dia tu, gaul dengan bulu-bulunya sekali, gaul fasurhunna ilaika. Tu maksud fasurhunna ilaika. Summa ij'al ala kulli jabalim minhunna juz'a. Kemudian jadikanlah, makna letakkan setiap tu. Jadi lepas dia gaul tu, dia pun bahagi kepada berapa? Jadi ulama tafsir kata bahagi kepada 7 apa ni, 7 ketul. Jadi dia letakkan ala kulli jabalim minhunna juz'a, pada setiap, dia kata bukit sini. Tapi bukit ni janganlah imagine bukit macam satu bukit apa ni, bukit lumuk, bukit besar tu. Sebab dalam bahasa Arab bukit ni kalau kecil sikit naik gitu macam tu dah panggil bukit dah. Macam dia panggil sofa kan di Mekah tu. Kita ada Kaabah, tepi tu ada bukit sofa, dia panggil Jabal Sofa, dia panggil Jabal Sofa tu. Taklah macam bukit macam bukit gitu kan, bukit besar tu. Saya ke bunyi tu kan, tutup tak tu. Ya. Okey. Kita tak komen. Jadi dia kata 7 bukit. Dia letak pada 7 bukit. Mana dia bahagi 7 tu. Kemudian Allah Ta'ala kata summad'uhunna. Kemudian kau panggil wahai Ibrahim. Panggil apa?
hoi burung, itu. Hei burung, mari semua sini. Jadi Allah SWT kata ya'tinaka sa'ya. Ya'tinaka sa'ya. Sa'ya tu maksudnya apa? Dengan cepat mana? Berluru mana? Melulu-luru. Apa tu? Daging tu terbang. Jadi yang tadi dia pegang kepala kan? Dia pegang kepala, ada 4 kepala kat dia ni. Jadi semua tu kepala tu dia tak letak di bukit tu. Jadi semua datang daripada 7 bukit tu, datang ikut dia punya apa ni, kepala masing-masing. Jadi daging ni kita tak tahu lah macam mana cerita kan. Jadi mana? Lepas tu burung tu pun hidup. Jadi Allah SWT kata wa'lam annallaha azizun hakim. Jadi ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah itu sangat aziz dan juga sangat hakim. Pada setiap ayat Quran ni, kalau kita tengok di hujung ayat Quran tu, dia akan ada, dia panggil tazyil, dia panggil dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tazyil tu maksud apa? Allah SWT akan sebut kan, Allah ini maha perkasa, Allah ini maha hakim, Allah ini maha melihat, Allah Ta'ala. Jadi ulama-ulama tafsir kata bila ada perkataan tu di belakang tu, dia akan merefer kepada apa yang diceritakan di atas tu. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, ketahuilah sesungguhnya Allah itu sangat aziz, sangat hakim. Aziz tu apa? Aziz di sini ialah berkuasa nak buat apa saja. Berkuasa apa? Nak hidupkan yang mati. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala nak masukkan orang-orang jahat ni ke neraka, boleh. Jadi tak ada orang yang boleh menghalang apa saja Allah Ta'ala nak beri. Tapi Allah Ta'ala tu tak zalim. Kemudian hakim. Hakim tu dalam tafsir kata ialah setiap benda yang Allah Ta'ala buat di dalam kehidupan kita ni semua ada hikmahnya. Makna tak sia-sia, ada sebab dia. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa Allah Ta'ala? Itu maksud hakim. Jadi itulah cerita yang pertama pada malam ni, iaitu cerita tentang Nabi Ibrahim dan juga burung kata. Jadi kisah ni lah Ibrahim dan burung. Tujuan dia Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa Allah Ta'ala ini sangat aziz, sangat hakim dalam dan boleh menghidupkan yang mati. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita akan tengok pula cerita. Jadi Nabi Ibrahim ini ada seorang anak saudara. Anak saudara nama dia Lut. Lut ni, Nabi Lut lah. Lut ni dah ikut Nabi Ibrahim ini sejak daripada negeri Iraq lagi. Kita cerita hari itu Nabi Ibrahim ni berasal daripada Iraq, kemudian dia pergi ke Haran, kemudian dia pergi ke Palestin, kemudian dia pergi ke Mesir, kemudian dia pergi ke Palestin semula, kemudian dia turun ke Mekah, kemudian dia balik semula ke Palestin. Jadi dia ni berhijrah, banyak berhijrah, berjalan-jalan. Masa dia kena bakar, nak kena bakar tu semasa di Iraq. Jadi selepas daripada api padam, Nabi Ibrahim keluar. Elok-elok je keluar, tak mati pun. Jadi tapi tak ada seorang pun yang beriman. Maknanya tengok depan mata dah kena bakar tapi tak mati, orang tak beriman juga. Kecuali diceritakan pada masa itu seorang saja yang beriman, iaitu Lut alaihi salam. Jadi Lut ni dikatakan adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim, dan ayah ni mati masa dia budak lagi. Jadi oleh kerana itulah maka dia tinggal bersama dengan Nabi Ibrahim. Jadi sejak daripada kecil ni Nabi Ibrahim dia bergaul dengan Nabi Ibrahim ni. Bila dia beriman dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun mula meninggalkan negeri Iraq ni, lari ke Haran. Jadi dia pun ikut sekali sebab dia beriman. Jadi dia lah satu-satunya orang yang beriman pada masa tu. Kemudian selepas tu barulah Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah. Kemudian dia ikut lagi Nabi Ibrahim ke Palestin. Kemudian dia ikut pula Nabi Ibrahim, dia pergi ke Mesir. Maknanya dia ikutlah ke mana-mana, sehinggalah bila Nabi Ibrahim menetap di Palestin, lalu dia beritahu kepada Nabi Lut ni. Nabi Lut pada masa tu kaya, dia banyak kambing. Kambing dia ni, dia ceritakanlah kambing hadiah daripada kerajaan Mesir. Kerana selepas daripada cerita yang hari tu, kita cerita pasal Hajar tu, Hajar Sarah hari tu. Jadi lepas tu kambing dia tu membiak banyak. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Lut, wahai Nabi Lut, kau pergilah tinggal di satu tempat nama dia Sodom, nama dia Sodom. Sodom itulah daripada perkataan itulah nama dia Sodomi. Itu orang guna sekarang tu ataupun liwat Nabi Lut. Itu orang guna perkataan tu. Jadi dia pergi ke satu tempat nama dia Sodom. Sodom ni sekarang ni ialah tempat tu ada satu tasik. Dia tasik tu dia bersambung dengan laut mati. Tasik tu nama dia Buhairah Lut, nama dia. Orang panggil dia. Orang Arab nama dia Buhairah Lut, iaitu Tasik Lut. Tasik Lut ni
tepi dengan Laut Mati. Dia bersambung dengan Laut Mati, cuma dia di bawah sikit, di selatan. Tempat itulah ada satu kaum, nama dia kaum Sodom. Kaum Sodom dengan Amorah ni, dua bani ni, dua kabilah ni, mereka ni kafir. Jadi Nabi Lut alaihi salam disuruh oleh Nabi Ibrahim supaya pergi ke Sodom ni. Jadi dia pergi untuk berdakwah kaum Sodom ni. Dia bukan orang tu, dia bukan anak beranak tu, tapi dia disuruh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dia berdakwah, orang tu jahat. Kita akan cerita selepas daripada ni sikit. Mereka ni jahat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun telah dah teruk sangat dah kaum Sodom ni, maka Allah Taala telah mengutuskan 3 malaikat untuk pergi ke kaum Sodom ni untuk menghancurkan kaum Sodom ni, menghantar bala kepada kaum Sodom ni. Tapi on the way mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada masa tu di Hebron, di Khalil. Jadi singgah situ, tapi 3 malaikat ni ialah Jibril, Mikail dengan Israfil. Mereka ni tiga-tiga ni pergi menyamar sebagai seorang manusia, gitu. Setiap orang tu seorang manusia, jadi 3 orang lah. 3 orang datang. Jadi Nabi Ibrahim, sebagaimana kita cerita hari itu, dia ni adalah seorang yang tak akan makan apa-apa pun. Kalau dia masak makanan, dia mesti akan cari orang untuk makan bersama dengan dia. Jadi terutama kalau orang tu tetamu, jadi dia suka sangat, sehingga dia dipanggil, kita sebut hari itu, dipanggil sebagai Abu Dhaifan. Abu Dhaifan tu maknanya ialah bapa tetamu maknanya. Sebab apa? Sangat suka dia tu menerima tamu. Jadi bila tamu 3 orang datang ni, dia sukalah. Orang pula nampak orang ni daripada jauh ni kan. Kemudian bila sampai dia ajak masuk rumah dia, dia suruh isteri dia masak. Masak apa? Sembelih anak lembu. Hebat terus sembelih lembu. Anak lembu yang muda, kemudian dipanggang. Dalam Quran sebut dipanggang. Jadi dalam Quran disebut nama bi'ijlin haniz. Haniz tu dibakar. Sedap kan kalau kita panggil kami buta lah, buta kan. Nak bagi makan kepada siapa ni, tetamu ni. Kemudian apa cerita dia? Kita bacalah cerita yang Allah Taala cerita dalam Quran. Walaqad ja'at, kalau tak bercakap dia tak bunyi. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra, maka datanglah rasul kami, Allah Taala kata rasul kami itu ialah malaikat, kepada Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim, bil busyra, dengan berita gembira. Apa berita gembira ni? Tak sebut lagi. Allah Taala kata qalu salama. Jadi mereka pun berkata, siapa kata? Malaikat 3 orang ni datang ni, yang menyerupai manusia ni. Nabi Ibrahim tak tahu bahawa dia ni malaikat, tapi dia menyerupai manusia. Dia pun berkata salama. Jadi kalau kita nak memberi salam, yang paling baik assalamualaikum. Tu yang paling baik lah. Tak kira lah dalam media ke, dalam WhatsApp, dalam grup, dalam apa pun, assalamualaikum, dia kena ada alif lam. Alif lam, assalamualaikum. Kalau ikut fullnya warahmatullahi wabarakatuh lah. Tapi kalau kurang sikit boleh juga salamun alaikum, gitu. Tak ada alif lam, salamun alaikum, boleh juga. Dan kalau malas lagi, salam saja. Tu boleh juga, ulama kata. Jadi kalau salam tu style orang Yahudi macam tu lah. Kalau orang Yahudi sekarang ni sebut apa? Salam, salam, macam tu. Dia sebut bahasa dia, bahasa Hebrew. Tapi itu dalam Islam pun boleh. Jadi kalau kita tulis kan, salam kan, kita tulis WhatsApp kan, itu boleh satu kira. Cuma orang tanya pula wajib jawab ke tak? Kalau kita baca, dia ulama kata, dia tengok kalau orang tu sebut macam tu, masa dia tulis tu dia sebut, maka wajib jawab. Gitu pula kan. Jadi kita mana tahu tak? Wallahu a'lam, kena tanya dia, awak beri salam tadi, awak cakap tak atau awak tulis saja je? Gitu kan. Tak apalah, kita cerita tu. Jadi malaikat tu berkata salam, dia kata salam, dia kata qala salam. Lalu Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ibrahim kata salam. Salam jugalah. Fama labisa an jaa bi ijlin hanis. Kemudian lepas tu Nabi Ibrahim pun bawa lah, dia kata anak lembu panggang tadi tu. Hanis tu panggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi. Jadi dia hidang depan malaikat tu, ajak makan, malaikat semua tu senyap, tak makan.
Tak sentuh pun, dia kata. Tangan pun tak hulur, dia kata. La tasilu ilaihi. Tak hulur tangan pun. Nakirahum. Nabi Ibrahim mula rasa tak sedap hati ni. Kata nakirahum. Pelik ni, dia kata. Kenapa tak makan? Ada ceritalah, macam-macam lah cerita kat situ kan. Dia kata kami tak akan makan sehingga gini. Tapi wa aujasa minhum khifah. Lalu datanglah perasaan takut dalam hati Nabi Ibrahim. Qalu, boleh terus tak? Suspense. Qalu la taqaf. Lalu malaikat 3 orang tu berkata, la takhaf, dia kata, jangan takut. Relax dia kata. Inna ursilna ila qaumi Lut. Dia kata, kami ni, malaikat dia kata, diutuskan kepada kaum Lut. Dia kata, dia hantar, sebab kan kita cerita tu kaum Lut di sana. Jadi ni tengah jalan Hebron, dia singgah ke Nabi Ibrahim dulu. Jadi kemudian dia kata, kami ni diutus kepada kaum Lut. Saya dapat lebih. Kemudian kata, wa mar'atuhu qa'imatun. Allah Taala cerita isteri ni saya baca ni daripada surah Hud. Ada disebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-70, ayat 70 surah Hud. Wa mar'atuhu qa'imah. Pada masa tu isteri ni Sarah lah, Sarah ni berdiri pada masa tu, kata. Berdiri tu dia pun terkejut juga, dia kata. Kau ni malaikat, dia kata. Lepas tu kau nak pergi kepada kaum Lut, kata. Lalu apa isteri Nabi Ibrahim sebut? Fadahikat. Dia pun ketawa. Dia kata ketawa. Macam mana dia ketawa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi dalam Quran dia sebut dia ketawa. Dia ketawa ha ke dia senyum ke macam mana? Ada setengah terjemahan dia kata senyum. Ada terjemahan dia kata tak, ketawa betul. Dia suka. Jadi peliklah. Kenapa pula suka? Rupanya bila dalam tafsir dia kata isteri Nabi Ibrahim ni pada masa tu gembira. Kenapa? Dia dah memang memang geram sangat dah kepada kaum Nabi Lut tu. Sebab apa? Sebab duduk homoseks kan. Ceritakan, nanti kita akan ceritalah nanti kalau insya-Allah kan. Jadi isteri ni bergeram juga, Sarah ni. Jadi kalau kita sekarang tanya, yes. Orang macam tu lah, aku gembira sangat. Yes aku, dia kata, isteri dia kata fadhahikat. Oleh kerana gembira tu, apa jadi lepas tu? Itu baru nombor 1, berita gembira yang diberi tahu oleh malaikat bahawa kami ni adalah malaikat, kami ni memang nak pergi ke tempat kaum Lut tu, nak hancurkan kaum Lut tu. Jadi isteri dia pun Sarah gembira. Fabasyarnahu bi Ishaq, fabasyarnaha bi Ishaq. Lepas daripada tu malaikat beritahu apa pula? Ni nak beritahu kamu satu benda ni, wahai family Ibrahim, wahai Sarah, iaitu apa? Fabasyarnaha, kami nak beritahu kamu akan dapat anak, nama dia Ishaq pula, dia kata. Itu lagi dah terkejut pula sekali lagi dia. Jadi dalam ayat yang lain dia kata apa? Dia kata bukan sekadar Ishaq, malaikat beritahu wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Lepas daripada Ishaq ni akan dapat anak pula. Ishaq tu dapat anak pula, nama dia Yaqub. Dan selepas Yaqub pula dapat anak pula, nama dia Yusuf. Jadi maknanya tak ada lah dalam dunia yang paling hebat sekali ialah 4 generasi semua Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dia kata orang yang paling hebat sekali tak adalah Karim ibnu Karim, Nabi kata. Kalau Nabi Muhammad anak Abdullah lah. Kalau orang lain tak ada macam tu. Nabi Muhammad kita anak Nabi Ismail tu jauh 1000 tahun. Tapi ini direct 4 orang Nabi. Jadi bila kata macam tu, apa kata Sarah ni? Sarah pun terkejut tadi, yang tadi yes lah, gembira dah tadi tu. Ni terkejut pula dia ni. Dia pun kata qalat ya wailata. Dia kata apa dah jadi ni, macam mana ni, dia kata ni. Alidu wa ana ajuz. Macam mana aku nak beranak, dia kata. Macam mana aku nak melahirkan anak sedang aku ni dah tua ni. Pada masa tu umur dia kata 98 tahun. Maknanya kalau ikutnya habis dah monopause ke apa benda apa nak cerita. Kalau kita kata tak ada dah, huzur-huzur tak ada dah ni, darah-darah tak ada ni.
Tiba-tiba macam mana aku nak beranak, dia kata a'alidu wa ana ajus, aku ajus tu maksudnya ialah perempuan yang sangat tua maksudnya dalam bahasa Arab. Kemudian lepas tu dia kata apa lagi, wa haza ba'li syaikha, lepas tu suami aku pula ni tua, dia kata. Kalau kata syaikha tu tua sangat lah, dah suami aku tua, aku dah tua sangat juga. Wa inna haza la syai'un ajib, dia kata semua ni pelik ni pelik. Jadi apa kata malaikat tu? Malaikat berkata, dia kata qalu ata'jabina min amrillah, soalan dia, kamu pelik ke kuasa Allah? Jadi ni nak ajar kita semualah kan. Jadi tak ada apa dalam dunia ni yang kita kata hukum alam yes, hukum adat yes, Allah Ta'ala boleh tentukan Allah Ta'ala berikan kepada kita ni hukum yang kita belajar ilmu sains ke, kita belajar ilmu teknologi ke, tu semua tu adalah hukum alam, hukum adat, tapi Allah Ta'ala boleh ubah. Api membakar, tapi Allah Ta'ala kata no. Kalau kita kata apa, air boleh lemaskan orang, tapi masuk dalam perut ikan tu berapa lama? Nabi Yunus tahu, ada baru ni, ada dalam internet tu, masuk dia kata 30 second je masuk dalam ikan, perut ikan paus, dia kata nak mati dah orang tu baru 30 second. Nabi Yunus berapa lama? Berhari-hari dah dalam perut tu, tapi Allah Ta'ala nak buat. Apa masalahnya? Nabi Adam pun tak ada anak, tak ada apa, tak ada mak, tak ada ayah, boleh jadi daripada tanah, apa payahnya? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata itu adalah kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu semua. Jadi selepas daripada tu malaikat pun pergilah meninggalkan tempat tu. Kita akan sambung cerita dia tu kemudian nanti insyaAllah, maksud saya sampai kisah Nabi Lut ni. Jadi Nabi Lut tunggu sana tu, duduk di kampung tu. Apa jadi bila malaikat tu datang, dia ada cerita pula tu, dia bukan dia ada pula cerita best itu. Best di mana? Ada cerita bila 3 orang datang tu. Kita balik semula sekarang pada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas daripada tu Nabi Ibrahim telah meninggal pada umur dia 175 tahun, dikatakan oleh ulama. Dan dia telah dimakamkan oleh 2 orang anak dia, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq, di tempat Khalil yang kita sebut tadi tu. Dan kemudian selepas daripada tu Nabi Ismail pula meninggal. Nabi Ismail meninggal pada umur dia 130 lebih, dia kata, dan meninggal dan dimakamkan, ditanam di Makkah Al-Mukarramah. Cuma tempat dia tu tak penting lah, kita pun tak tahu di mana kan. Kemudian selepas daripada tu Nabi Ishaq tu pula telah meninggal, dikatakan 170 lebih umur dia, dan meninggal dan dimakamkan, ditanam di Khalil juga tadi di Palestin. Jadi kita sekarang ni dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak banyak bercerita tentang Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq alaihissalam, tak banyak cerita dia. Yang paling panjang cerita sampai kita ni sampai 7 kali tak habis-habis ni ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak dia 2 orang ni tak banyak cerita. Jadi kita cerita sikit lah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut wazkur fil kitabi Ismail, ingatlah dalam Quran, iaitu Allah Ta'ala kata Ismail. Apa Allah Ta'ala kata? Yang Allah Ta'ala puji Nabi Ismail ni ialah apa? Innahu kana sadiqal wa'di. Perkara yang Allah Ta'ala puji memang banyaklah kebaikan-kebaikan dia lain. Dia ni seorang Nabi dan sebagainya. Dialah yang mengislamkan orang semua tu kan, menjadikan orang tanah di Mekah tu Islam. Tapi antara perkara yang Allah Ta'ala puji, bila Allah Ta'ala puji ni maknanya ialah itu keistimewaan dia, dan dia nak jadi supaya kita ni ambil contoh daripada dia. Dia kata ialah sadiqul wa'di. Allah Ta'ala puji Nabi Ismail, dia ni menunaikan sangat benar dengan janji dia. Jadi diriwayatkanlah oleh ulama-ulama tafsir, dia kata kalau dia berjanji, dia tak akan tinggalkan tempat tu walaupun berhari-hari. Itu keistimewaan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi adalah satu cerita, jadi berjanji pada waktu pagi dengan seorang tu, orang tu lupa, orang tu tak datang. Terlupa tak datang. Dia datang tunggu pada waktu pagi sampai ke malam, dia tunggu lagi di situ. Tiba-tiba malam tu orang tu lalu tempat tu, dia tengok, kenapa kau duduk sini? Bukan, dia kata kau bukan dah janji dengan aku tinggal kat sini. Betul lah aku janji. Jadi dia tunggu lagi di situ. Itu sebab itulah Allah Ta'ala puji dia sadiqul wa'di, dia panggil Nabi Ismail ni. Dan yang keduanya bahawa Nabi Ismail ni adalah rasulan nabiyya, dia ni adalah memang pastilah bahawa dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Sebagaimana yang keduanya ialah kita tengok seorang lagi, iaitu adik dia, iaitu Nabi Ishaq alaihi salam.
Jadi kalau ikut orang Kristian, ikut orang Yahudi, dia kata bahawa Nabi Ismail ni tak ada apa. Yang hebatnya ialah Nabi Ishaq. Bagi dia. Yang kena sembelih pun Nabi Ishaq, bukannya Nabi Ismail, kata orang Yahudi. Sebab dia memang nak penai. Dia bagi dia Ismail ni dia sebab apa? Ismail ni adalah bapa kepada orang Arab bagi dia. Anak Nabi Ibrahim, tapi dia ni daripada keturunan Nabi Muhammad. Jadi dia potong Muhammad tu, dia bunuh habis ni. Gitu kan? Dia pandang lekeh. Nabi Ismail. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut dalam Quran, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa kami telah berikan kepada Ibrahim ini seorang anak bernama Ishaq. Dan kemudian anak daripada Ishaq tu nama dia Yaqub. Dan kemudian selepas daripada tu waja'alna fi zurriyyatihin nubuwata wal kitab. Dan selepas daripada tu kami telah jadikan pada zuriatnya, zuriat siapa? Zuriat Nabi Ibrahim tu, nubuwah dan juga kitab. Makna kenabian dan juga kitab. Jadi kita tengok sini Allah Taala sebut dua perkara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut bahawa Bani Israel ni, Bani Israel maknanya ialah Israel tu maknanya Yaqub makna dia. Israel tu maknanya Yaqub. Jadi Bani Israel maknanya anak-anak Nabi Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub ini semuanya Bani Israel ni yasusuhum al-anbiya, kata Nabi. Ni dalam hadis. Nabi kata semua pemimpin-pemimpin mereka ni semuanya nabi-nabi. Dia lain sikit nabi-nabi dengan rasul-rasul. Kalau nabi tak semesti rasul, tapi rasul mesti nabi. Jadi dalam Bani Israel selepas daripada Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ishaq. Lepas Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Itu jadi ketua. Lepas Nabi Yaqub siapa? Kemudian Nabi Yusuf. Kemudian lepas Nabi Yusuf siapa? Nabi lagi ada nabi, cuma tak tahu je. Jadi adalah di tengah-tengah tu ada Samuel, ada Nabi Daniel, ada yang kata kan macam-macam nabi tengah-tengah tu. Semua tu adalah nabi cuma kita tak tahu. Orang Bani Israel, orang Yahudi pandailah, dia kata. Dan kemudian yang keduanya Alkitab. Kita ada berapa kitab? Kita ada 4 kitab Quran, kemudian Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil. Tiga-tiga ni semua pada Bani Israel. Zabur pada Nabi Daud. Nabi Daud adalah Bani Israel. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel. Taurat Nabi Musa alaihissalam, juga Bani Israel. Jadi semua satu saja yang tak diberikan, yang tak diberi kepada Bani Israel, iaitu Al-Quran. Diberikan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah yang orang Yahudi marah. Dia benci sampai sekarang lah. Jadi dendam dia tu bukan main-main yang kalau baca berita yang terkini tu, masa dia buat berarak 2-3 hari lepas ni, dia berarak tu dia pergi ke Baitul Maqdis tu, dia berarak tu bukan berarak biasa-biasa, tapi dia kutuk Nabi, dia kutuk Islam, dia kutuk macam-macam, dia kutuk. Itu bukan dah lebih tu maknanya bukan setakat tu orang panggil, bukan setakat resis tu sangat dahsyat lah maknanya apa yang dibuat. Jadi dia dengki tu sejak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang lagi, memang dia dengki dah. Kemudian wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan Allah Taala kata bahawa semua tu diberikan pahala di atas dunia. Jadi Allah Taala beri kepada mereka ni kekuatan, kehebatan, dan satu-satunya nabi yang mula-mula menjadi raja ialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Allah Taala beri kepada Nabi Daud menjadi raja, minta maaf Nabi Daud, lepas tu diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi zaman Nabi Sulaiman lah kemuncak kepada kerajaan. Yang orang Yahudi sekarang ni pada hari ini duduk kata itulah dia kata kan Nabi Sulaiman. Jadi orang Yahudi ni dia memilih-milih dia milih Nabi ada dia terima, ada Nabi dia tolak. Nabi Isa dia tolak, tapi Nabi yang grup-grup dia terima. Nabi Muhammad of course dia tolak lagi. Tapi zaman sekarang tak tahu macam mana dia baik. Jadi itulah cerita, habis cerita Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita akan beralih lah insya-Allah pada minggu hadapan lah insya-Allah, iaitu kita masuk kepada Nabi yang baru, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Dan kemudian selepas daripada itu kita akan masuk Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk kali ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri sedikit pencerahan kepada kita supaya kita ni dapat terpandu dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.